Hai semua, dalam video ini Cikgu Chang akan menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan latihan dalam buku kita. Jadi kita akan buat 3 muka surat hari ini. Jadi mari kita tengok kertas kita. Ini ialah latihan kita. Sebelum itu kita tengok dulu standard pembelajaran kita. Sepatutnya kita mampu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan. Bagi operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan operasi bergabung, termasuklah penggunaan anu dalam situasi yang diberi. Tak kisahlah kalau untuk juta ke ataupun nombor biasa, asal kamu mampu menyelesaikan masalah, anda mampu mencapai hingga TP6. Untuk latihan ini ialah TP4, menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan nombor dan operasi. Jadi, pertama sekali, mari kita tulis tarikh dengan hari. Hari ini ialah 18 Februari. Dan hari ini ialah hari Khamis. Okey, mari kita tengok latihan dulu. Okey, ini contohlah. Tuliskan 2.578 juta dalam nombor bulat, kemudian tulis dalam perkataan. Jadi, dia macam ini. Bila dalam perkataan, kita baca 2 juta. Ingat, kita sini belah-belah. Sini 2.578.000. Tak ada lagi, itu saja. Okey, mari kita tengok latihan hari ini. Latihan hari ini nombor 1, tentukan nilai. Okey, kita tentukan nilai. Tentukan nilai apabila nilai ini ditambahkan dengan nombor ini. Jadi bila kita cakap ditambahkan, kita tahu dia mestilah tambah. Okey, jadi mari kita tambah sajalah. Tapi sebelum itu, kamu kena pandai tukarkan ini menjadi nombor biasa dulu. Jadi 2.47 juta. Jadi juta kita darab dengan 1 juta. 6 biji sifar ya. Jadi bila kita darab pergi belakang. Jadi pergi belakang berapa kali? 6 biji sifar. Jadi 6 kali. Mula dari titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kosong ni isi sifar. Jadi jawapan kita ialah 2.470.000. Lepas itu kita tambahlah. Jadi tulis baik-baik. 247 sifar tambah dengan nombor ini. Jadi nombor ini susun baik-baik. 3 biji sifar. Lepas tu 7, 4, 3. Jadi dia macam ini ya. Okey, lepas itu kita kiralah. Sifar tambah 7, 7 tambah 4, 11. Masuk 1, 145 tambah 3, 8, 2. Jadi jawapan kita ialah 2.817.000. Okey, ini ialah soalan nombor 1. Mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, kita baca soalan dulu. 6.36 juta dihantar sama banyak. Ingat, apabila kamu nampak sama ni, maksudnya kita ialah bahagi oleh 12 lori. Jadi mestilah bahagi dengan 12 setiap hari. Jadi sekarang cari bilangan telur yang dihantar setiap hari. Operasi kita ialah bahagi. Jadi kita punya operasi bahagilah. Jadi kita bahagi terus. 6.36 juta bahagi dengan sifar 12. Okey, ingat. Bila ada titik, titik ini akan naik ke atas. Titik akan selama-lama dekat sini. Jadi sekarang bahagi seperti biasa. 63. Berapa 63? Ada dalam sifar 12? Tidak ada.
paling dekat 60. 12, 60. Garis tolak 3, bawa turun 6. Jadi 3, 12, 3, 6. Jadi sekarang siap kita tulis juta. Depan titik ini ada sifar. Jadi jawapan kita sifar perpuluhan 53 juta. Kalaulah kita nak tukarkan dia jadi nombor bulat, jadi kita akan darab sejuta, anjak ke belakang berapa kali? 6 kali ya, sebab ada 6 biji sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifar, 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 sifar. Jadi jawapan kita ialah 53, 4 biji sifar. 530,000. Okey, unit kita ialah biji telur. Okey, mari kita tengok soalan nombor 3. Berapakah hasil darab? Ini memang terus hasil darab. Jadi kita punya operasi mestilah darablah. Jadi kita darab nombor ini dengan nombor ini. Letak nombor yang panjang di atas, sifar perpuluhan 498 juta, darab dengan 4. Jadi kita kiralah 8, 4, 3, 2, 9, 4, 3, 6, tambah 3, 3, 7, 3, 8, 3, 9. 4, 4, 16, tambah 3, 19. Jadi 19. Okey, sekarang tengok titik. 1, 2, 3. Jadi sini pun 1, 2, 3. Titik dekat sini, tulis juta. Jadi jawapan kita ialah 1.992 juta. Dia juga bersamaan dengan, kalau tukar jadi nombor bulat, kita anjak ke belakang 6 kali ya. Sebab darab 1 juta. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya lepas nombor ini ada 3 biji lagi sifar. 1.992.000. Okey, ini ialah nombor 3. Mari kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 macam susah sikit, tapi taklah susah sangat macam mana. Tengok soalan dulu. Okey, kita guna hijau. Okey, berapakah ini ialah anu kita? Maksudnya ini ialah nombor yang kita nak cari. Berapakah yang perlu ditambah kepada nombor ini? Nombor ialah nombor ini untuk menjadi. Maksud menjadi ialah sama dengan. Maksudnya berapa tambah dengan 3.46 juta. Lepas itu dia akan jadi 7.08 juta. Okey, ini ialah simbol bersamaan dengan. Jadi nombor sini mesti sama dengan nombor di belakang ini. Okey, kalau macam itu, kita tengok sini ada satu nombor ini lagi. Kita kena buang nombor ini. Kalau buang nombor ini, kita kena, sebab dia tambah, kita kena tolak nombor ini supaya nombor ini hapus. Macam mana kita nak mansuhkan nombor ini? Kita tolakkan dia dengan nombor yang sama. Jadi biasanya, kalau dulu dalam kelas kita kata, bawa nombor ini ke belakang dan bila operasi tambah, bila melalui jambatan ini, dia akan menjadi tolak. Okey, jadi maksudnya, jawapan yang kita nak sekarang bersamaan dengan 7.08 juta. Sini tambah, bila pergi belakang, dia akan tolak 3.46 juta. Maksudnya, kita sini nak buang dia. Jadi kita tolak 3.46 juta lah. Kalau depan kita buang tolak 3.46 juta, belakang sini pun kita perlu tolak 3.46 juta juga. Jadi kita tolakkan dia. Jadi sekarang berapa ke jawapan dia? Cikgu tunjuk di bawah. 7.08 juta tolak dengan 3.46 juta. Okey, luruskan titik. Sini ada juta. Jadi sekarang kita tolaklah. 8 tolak 6, 2.
7 tolak sifar tak boleh. Pinjam. 10 tolak 4, 6. 6 tolak 3, 3. Jadi jawapan kita sekarang ialah 3.62 juta. Okey, ini ialah jawapan kita. Mari kita tengok soalan nombor 5 pula. Mari kita tengok dulu. Apakah nombor asal? Sekarang dia mahu cari nombor asal. Setelah ditambah 3/4 juta akan menjadi 2.75 juta. Okey, sama juga. Nombor asal kita tidak tahu, tapi bila tambah dengan nombor ini, dia akan jadi nombor ini. Jadi, nombor ini tambah 3/4 juta, dia akan sama dengan 2.75 juta. Jadi, seperti tadi, kita kena bawa ini ke belakang. Tapi sebelum itu, 3/4 ini susah kita nak buat kan? Kita tukarkan 3/4 ini kepada perpuluhan dulu. Masihkah kamu ingat 3/4 bersamaan dengan berapa? 1/2 sifar 1/2 sifar 1/4 sifar 25. Jadi sekarang 3/4 sifar 75. Jadi kalau macam itu sekarang, berapa tambah sifar 75 juta sama dengan 2.75 juta. Bawa ini ke belakang. Apa yang berlaku? Kita bawa nombor ini ke belakang. Jadi sekarang ini sama dengan 2.75 juta tolak sifar 75 juta. Tengok 75, jadi jawapan kita ialah 2.0 juta. Ataupun kita boleh tulis 2 juta sahaja. Jadi ini ialah soalan untuk tahap penguasaan 4. Sekiranya kamu mampu selesaikan soalan macam ini, tahniah. Ini ialah tahap penguasaan 4. Mari kita tengok. Untuk tahap penguasaan 4, anda harus mampu menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan nombor dan operasi. Jadi sekarang kita tengok lagi latihan yang seterusnya. Kalaulah sekarang tahap penguasaan 5. Jadi sekarang kalau tahap penguasaan 5, anda harus mampu menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan nombor dan operasi dengan menggunakan pelbagai strategi. Okey, sini dia tidak hanya had kepada perpuluhan juta sahaja ataupun pecahan juta ataupun juta. Asal kamu mampu selesaikan masalah dengan pelbagai strategi, tahniah kamu mampu mencapai tahap penguasaan 5. Jadi mari kita tengok soalan, ini contoh dia. Mari kita tengok soalan. Asal kamu mampu pandai fikir dan mampu kira, itu saja kamu mampu dapat tahap penguasaan 5. Soalan nombor 1. Zu mempunyai wang RM15. Okey, RM15 itu ialah 1/4 daripada harga sehelai selendang. Okey, wang itu adalah 1/4 daripada harga sehelai selendang. Duit dia lebih banyak ke harga selendang ini lebih mahal? Harga selendang ini lebih mahal, hanya 1/4. Jadi sekarang daripada sini kita perlu pandai fikir. Kalau macam itu harga selendang tu berapa sebenarnya? Okey, jadi sekarang kita tengok. Dia kata Zu itu hanya ada RM15. RM15 itu hanyalah satu daripada 4 bahagian. Kalau 15, jadi 4 ini berapa pula? Jadi untuk tahu harga asal selendang itu, kita akan 15 iaitu satu bahagian, kita akan darab dengan 4 bahagian. Sebab 4 bahagian harga satu selendang. Jadi RM15 darab dengan 4, 5, 4, 20, 144 tambah 2, 6. Jadi harga selendang itu ialah RM60. Okey, kamu harus tahulah
Jadi sekarang soalan dia, berapa banyak wang yang diperlukan oleh Zhu kalau dia ingin membeli 3 helai? Tadi sehelai, sekarang 3 helai. Kalau diberi harga 1, nak cari banyak, operasi yang kita guna ialah darab ya. Jadi sekarang berapa banyak wang yang diperlukan? Jadi harga satu selendang ialah RM60. Darab dengan 3 helai. 6, 3, 18 tambah 1 biji sifar. Jadi harga ialah RM180. Ya, nampak macam sangat senang. Ini saja, ini saja. Tapi kalau kamu buat sendiri, kamu perlu pandai fikir. Kalau kamu mampu fikir macam ini, kamu mampu mencapai tahap penguasaan 5. Okey? Jadi kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ini ada sedikit kesilapan. Kita baca dulu ya. Jadi sekarang umur Hafidah ialah 12 1/2 tahun, 12,5 tahun lah. Manakala umur adik dia ialah 3/4 tahun lebih muda. Bila kita nampak perkataan lebih muda, kamu kena pandai tolak daripada Hafidah. Berapakah beza umur mereka dalam tahun dan bulan? Kalau ikut, berapa beza mereka? 3 tahun, 3/4 tahun. Jadi kalau dia tanya beza terus, memang ini saja jawapanlah. Cuma tukar 3/4 ini menjadi tahun. Jadi, soalan dia sebenarnya mahu tanya berapa umur Hasnah ini. Jadi, untuk tahu umur Hasnah ini, kita tolakkan dia. Jadi, sekarang umur Hasnah bersamaan dengan 12 1/2 tahun tolak dengan 3/4 tahun. Jadi, ini sebenarnya yang dia nak ya. Jadi kita habiskan dia. Jadi 2, 4, adakah penyebut dia sama? Tidak sama. Samakan penyebut. Darab 2, darab 2. Jadi sekarang salin semula. 12, 2, 2, 4, 1, 2, 2. Lepas tu tolak dengan 3, 3/4. Cikgu abaikan tahun dulu ya. Jadi sekarang adakah penyebut sama? Ya. Sekarang boleh kita tolak teruskan. 2 boleh tolak 3 tak? Tak boleh. Jadi macam mana 2 ini nak jadi banyak? Pinjam 1. Pinjam 1 dia akan jadi 11. 2 ini dia pinjam 1 4 bahagian. Jadi sini akan tambah 4. Jadi sekarang dia akan 11. 2 tambah 4. 6/4. Tolak 3. 3/4. Ini ialah pecahan tidak wajar. Jadi sekarang 8 tolak 11 tolak 3, 8. 4, 6 tolak 3, 6 tolak 3. Jadi jawapan 8, 3/4 tahun. Kita tahu 8 tu 8 tahun. 3/4 tahun tu berapa tahun? Kamu harus tahu 1 tahun ada berapa bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi bersamaan dengan kamu kena tahu 3/4 tahun darab dengan 12 bulan. 3, 12, 3, 12, 3, 6 bahagi dengan 4, 9 bulan. Jadi dia bersamaan dengan 8 tahun, 9 bulan. Jadi sekarang dia menguji kamu punya pelbagai kemahiran. Pandai tak kamu guna pecahan? Pandai tak kamu guna perpuluhan untuk menyelesaikan masalah? Sekiranya kamu mahir, tahniah, band 5 untuk kamu. Okey? Jadi ini ialah band 5. Kita tengok latihan yang lebih canggih sikit lagi, band 6. Macam mana soalannya berbentuk band 6? Band 6 dia soalan bukan rutin. Maksudnya tak biasa, tapi sebenarnya mampu kita selesaikan. Jadi kita tengok apa soalan dia. Tahap penguasaan 6, selesaikan masalah harian bukan rutin yang melibatkan nombor dan operasi secara kreatif dan inovatif. Jadi sekarang kita tengok nombor 1. Okey, cikgu buat macam ini ya, sebab cikgu rasa akan sampai ke sini.
Okey, mari kita tengok soalan dulu. Mawar Lata, Khatijah dan Cindy berkongsi 650 biji kek cawan. Maksudnya 4 orang kongsi 650 biji. Mawar dia mendapat 125 biji kek cawan. Jadi dia dah bagi, terus catat dulu. Mawar dia ada 125 biji. Lepas tu Lata dia mendapat 1/5. Lata dia mendapat 1/5 daripada baki kek itu. Jadi kerja pertama kita perlu tengok baki berapa dulu. Jadi asal tadi semua ada 650 kan? Kenapa tinggi sangat? Okey, 650 kan? Kita baki operasi tolak. Jadi tolak 125. Jadi ini kita tolaklah. Jadi tolak, sifar tolak 5, pinjam 4, 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 2, 2. 6 tolak 1, 5. Jadi sekarang kita tinggal 525 biji kek cawan. Jadi sekarang Lata tu dia mendapat 1/5 daripada baki ini. Jadi sekarang kita cari Lata. Lata itu dia bersamaan dengan 1/5 darab 525. Jadi kita sebenarnya kena bahagilah. Jadi cikgu bahagi dekat sini. 525 bahagi dengan 5. 155 bawa turun 2. Sifar 5 sifar. Garis tolak 2. Bawa turun 5. 5, 5, 2, 5. Jadi sekarang Lata dia dapat 105. Kita catat dulu. Lata dia dapat 105. Jadi sekarang kalau Lata sudah ambil 105, kita kena tolak lagi lah. Jadi kita kena tolak 105. Jadi 5 tolak 5 sifar, 2 tolak sifar 2, 5 tolak 1 4. Sekarang kek cawan kita tinggal 420 biji. Okey, belum habis, banyak lagi cerita. Lepas itu Khatijah pula sekarang. Khatijah dia mendapat 1/3 daripada baki. Jadi 1/3 daripada baki ini ya. Jadi sekarang kita kira Khatijah. Dahlah nama dia panjang. Okey. Khatijah bersamaan dengan 1/3 darab dia punya baki sekarang 420. Jadi sekarang kalau panjangkan garisan 420 bahagi dengan 3. 420 bahagi dengan 3. 1, 3, 3. Bawa turun 2. 4, 3, 12. Bawa lagi sifar. Jadi sekarang Khatijah dia ambil 140. Okey. Jadi sekarang Khatijah dia ambil 140. Okey. Jadi sekarang kalau Khatijah sudah ambil 140, tengok soalan dia dan selebihnya adalah milik Cindy. Ada seorang lagi Cindy dekat sini. Jadi sekarang kita tengok Cindy. Cindy dia dapat berapa? Kita tolak dulu kek cawan yang diambil oleh Khatijah, 140. Jadi kita tolak dulu, sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 4 tak cukup, pinjam. Ini 4 akan jadi 3, 2 akan jadi 12. Jadi 12 tolak 4, 8. Jadi 3 tolak 1, 2. Jadi sekarang Cindy akan dapat 280. Jadi Cindy akan dapat 280. Jadi sekarang soalan dia. Siapakah yang mendapat kek cawan yang paling banyak?
Perasan tak? Dia tanya siapa yang paling banyak. Jadi kita tengok Mawar 125, Lata 105, Khatijah 140, Cindy 280. Jadi jawapan kita ialah Cindy paling banyak. Okey, jawapan kita ialah Cindy. Walaupun kita kira banyak dekat sini, tetapi sebenarnya jawapan akhir ialah beritahu Cindy paling banyak 280 biji. Okey, ini tahap 6. Jadi dia memang berjela-jela lah. Jadi kalaulah kamu dapat selesaikan dari cerita Mawar tadi, hinggalah ke cerita Cindy, tahap 6 untuk kamu. Okey, kita tengok lagi satu lagi cerita. Soalan 2. Baca dulu. Wahidah menyimpan 650 pada bulan Januari. Pada bulan Februari, dia simpan RM30 kurang daripada. Ingat, kurang daripada ialah tolak pada bulan Januari. Pada bulan Mac pula, dia menyimpan 2/5 lebih daripada. Aduh, sekarang dia nak lebih daripada pula. Lebih daripada tambah. Daripada simpanan bulan Februari dia. Sekarang, berapakah jumlah? Berapakah jumlah? Jadi, sini kita akan tambah. Ingat, 2/5 lebih daripada. Lebih daripada ada daripada. Sini pun kita akan darab nanti. Jadi tengok sini ada tolak, ada darab, tambah, tambah. Jadi ada 4 operasi dekat sini. Dia mahu tengok berapa jumlah Februari dengan Mac. Jadi tak apa, kita cuba satu persatu. Kita mulakan dengan Januari. Januari ialah 650. Pada bulan Februari dia simpan duit RM30 kurang daripada. Jadi sekarang Februari dia sama dengan harga duit Januari 650 tolak dengan RM30. Okey, 5 tolak 3, 2. Jadi RM620. Ini senang kan? Sekarang yang banyak leceh ialah Mac. Mac dia kata dia simpan duit 2/5 lebih daripada simpanan Februari. Februari ialah 620. Dia simpan 2/5 lebih banyak. Jadi kita perlu tengok 2/5 tu berapa dulu. 2/5 daripada bulan Februari. Jadi sekarang kalau macam itu, kita kena darab 2 dengan 620, kemudian bahagi dengan 5. Kalau kamu pandai tahu cara memansur, senang cerita. Tapi kalau kamu tak pandai cara memansur, cadangan cikgu, kamu kira sahaja. Jadi sekarang, jawapan nanti kita tulis dekat sini ya. Jadi kita guna sini. RM 620 darab dengan 2. Sifar 2, sifar 2, 2, 4, 6, 2, 12. Jadi sekarang 1260, kamu kena bahagi dengan 5/5 bahagi 5. 1, 2, 4 sifar bahagi dengan 5. Jadi sekarang RM jangan lupa 2, 5, 10 bagi 4. Bawa turun bagi 2, bawa turun 4, 24. 4, 5, 20. Bawa turun sifar 8, 5, 40. Tutup. Jadi harga sekarang dia lebih ialah RM 248. Ini ialah duit yang lebih ya, duit yang lebih. Jadi sekarang Mac, cikgu tukar warna lah. Jadi sekarang Mac sama dengan Februari dia ialah RM620 dah. RM RM620 lebih daripada tu tambah RM RM248. Jadi sifar 68. Jadi Mac dia ialah RM860. Jadi sekarang soalan dia, berapakah jumlah? Jumlah ialah
Februari kamu ialah RM620 tambah Mac kamu ialah 806. Sifar tambah 88 jadi 868. Aduhai, sedihnya. Tak apalah. Okey, jadi sekarang kita nak cari jumlah. Jadi sekarang AM620 tambah AM868. Jadi sekarang berapa duit dia? Sifar tambah 88. 2 tambah 6, 8. Lepas itu 6 tambah 8 ialah 14. Jadi jumlah dia ialah AM1488. Wah, satu soalan macam ini daripada sini bla 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 sampai ke sini. Ya, dia banyak langkah, dia uji kamu pandai tak pandai. Jadi ini ialah contoh soalan bukan rutin yang membolehkan kamu mendapat tahap 6. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir untuk latihan kita. Mak Minah ingin membeli seutas gelang. Okey, pada harga RM2,505. Dia merancang untuk menyimpan wang yang sama banyak. Ingat, sama banyak operasi bahagi. Bila kamu nampak sama, operasi bahagi. Setiap bulan selama 1/4 tahun. Jadi sini kamu kena tahu 1/4 bulan ini, 1/4 tahun ini ialah berapa bulan. Jadi kita settle yang ini dulu. Kita tahu 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi 1/4 tahun bersamaan dengan 1/4 darab 12 bulan. Jadi panjangkan garisan 12 bahagi 4, 3 bulan. Jadi kita tahu 1/4 tahun bersamaan dengan 3 bulan. Jadi kita bahagi 3. Okey, soalan ini lebih senang sebenarnya. Kita tengok, kita selesaikan dia. Buat operasi bahagi RM2,505 bahagi dengan 3 bulan. Jangan lupa tulis RM. Okey, 2 tidak cukup. 25 ada dalam sifar 3? Tidak ada. Paling dekat 24. 8, 3, 2, 4 garis tolak. 1 bawa turun sifar. 10 ada sifar dalam sifar 3? Tidak ada. Paling dekat sifar 3? 9. Berapa 3, 9? 3. 3, 3, 9 bagi 1. Bawa turun 5. Adakah 15 ada dalam sifar 3? Ada. Jadi tulis dulu 5, 3, 15. Jadi jawapan kita ialah RM835. Okey. Lepas kita buat 3 latihan, 1 TP4, 1 TP5 dan 1 TP6. Rasa-rasanya kamu berada di TP mana satu? Kalau kamu pandai menyelesaikan soalan yang berjela-jela macam ini, tahniah, kamu mampu mencapai tahap penguasaan 6. Kalau kamu dapat menyelesaikan soalan yang macam ini, sama ada pecahan ataupun perpuluhan, tahniah, ini ialah tahap penguasaan 5. Kalau kamu hanya mampu menyelesaikan soalan yang satu operasi sahaja, contohnya hanya pandai bahagi, darab, tambah, tolak, satu langkah sahaja yang mampu kamu buat, tak apa, kamu masih boleh mencapai tahap penguasaan 4. Tidak apa, yang penting kamu mesti mahir dan pastikan kamu sentiasa buat latihan, dan makin lama kamu buat latihan, kamu akan menjadi lebih mahir. Okey, kita jumpa untuk latihan yang terakhir kita untuk unit 1 iaitu cabar minda. Okey, itu saja.